Okay, power electronic. So satu adalah introduction to power electronic and drive. Okay, apa itu power electronic? Ya. Sebelum tu kita linear outcome untuk chapter 1 ni, iaitu student will know the definition and concept of power electronic. Student can identify the power electronic semiconductor switches. Kemudian student are able to compare the rating of switches and basic. Lastly, student will know several application of power electronic devices. Okay, introduction. Apa itu power electronic? What? Why? And how? Okay, power electronic boleh didefinisikan sebagai iaitu conversion and control of electrical power using power semiconductor devices and switches. Ataupun definisi lain boleh juga digunakan sebagai to convert, iaitu to process and control the flow of electric power by supplying voltage and current in form that is optimally suited for user load. Okay. Mute bising. Okay, boleh dengar? Yang mana nak dengar radio tu tutup dululah. Okay, ni basic block diagram dalam bentuk gambar seperti ini. Ini adalah input. Kemudian power electronic converter. Kemudian ni adalah motor output dan dia ada feedback masuk control. Control ni dia check dia punya reference. Lepas tu dan dia punya output berapa. Lepas tu dia maklumat tu, perbezaan maklumat tu dia akan sampaikan kepada converter ni. Ya. Okay. Okay, kalau dalam bentuk block diagram, dalam bentuk blok, tadi dalam block diagram tapi dalam bentuk gambar, sekarang ni dalam bentuk blok. Dalam bentuk, so yang ni adalah input, source, power input. So, maksudnya dia akan convertkan V, I masuk dekat converter ataupun power processor. Lepas tu dia akan keluar, dia akan tukar V dengan I tadi, input tadi kepada VO dengan IO, power output, masuk kepada load. Dia akan pecah dua, satu pergi ke load untuk measure antara perbezaan antara rujukan dengan desire lah yang diperlukan. Masuk controller kan, perbezaan tu akan, maklumat tentang perbezaan tu akan dimasukkan balik kepada power processor. Okey, bercakap tentang convert ataupun conversion. So ada 4 jenis form tentang conversion tu, iaitu AC to DC, DC to AC, DC to DC dan AC to AC conversion. Okay. Electronic converter is the general term that is used
to refer to a power electronic circuit that convert voltage and current from one form to other. Okey, kalau DC to DC tu selalunya dipanggil rectifier. DC to AC inverter, DC to DC chopper, dan AC to AC cycloconverter. So ni adalah bentuk bentuk simbol, simbol converter untuk AC dan DC. Converter simbol dah seperti ini. So depan tu input, AC input, belakang tu DC output. So kalau DC tu dia bentuk macam dua garis ni. Ini menggambarkan dia bentuk waveform dia lah. Waveform dia. Waveform DC output tu. Waveform. So dia punya waveform tu bergaris lah. Bawah ni ada paksi. So bergaris. Dan ni adalah AC tu. Dalam ni bentuk waveform AC. Sinus. Okay. Sama juga dengan DC to DC converter. Dan DC to AC converter. Sekejap. Ya. Ya. Okay, ada gangguan sikit tadi. Okey, tak apa saya. Okey, kemudian power electronic kaitan yang berkait tentang power electronic adalah system and control, switch and feedback, power and energy, processing, supplying, drive, and motor, lepas tu circuit, magnetic, semiconductor, electronic and device. Okey, di sini ilmu-ilmu yang berkaitan tentang power electronic yang ada bersangkut paut lah. Tu circuit theory, control theory, electronic, power system, communication and signal processing, simulation and computing, electric machine, solid state physics, circuit theory. Okay. Why? Kenapa menggunakan power electronic? Okey. Power electronic kelebihan dia, dia punya highest efficiency, highest availability, highest reliability, lowest cost, smaller size and least weight. Okay. Itu kelebihan dia lah. Okay. So sebab apa digunakan juga power electronic ni? Sebab dia punya aplikasi dia merangkumi contohnya macam gambar ni hybrid car lah. Ni electric car lah kot. Okay. Dan high speed electric train. Kemudian dari segi application dia, electrical energy, seperti solar, wave, windmill, ni solar, nuklear, hydroelectric. So yang tu yang ada kaitan tentang menggunakan aplikasi power electronic. Okay. Okay, solar tu Industrial and commercial product, kegunaan power electronic, iaitu terdapat dalam robot, so
robot ni perlukan ni lah supply kan. So supply tu mungkin ada sebahagian nak DC, ada sebahagian nak AC kan. Kemudian lift betul lah kot. Okay. Lepas tu conveyor belt. So yang mana ni adalah aplikasi dalam bentuk pergerakan lah. Jadi mungkin ada dua, pergerakan dan yang tak aplikasi yang tak bergerak. Kemudian domestic product. Aplikasi dalam domestic product seperti aircon, komputer, laptop, monitor. So ni adalah secara gambaran meluas lah dia punya aplikasi dalam power electronic. Ya. Okey, secara umumnya aplikasi power electronic boleh dibahagikan kepada dua lah. Iaitu satu static application. Okey, static application ni adalah yang berkaitan tentang yang tak ada rotring atau moving mechanical component. Tak ada. Dia punya aplikasi tu tak melibatkan pergerakan ataupun pusingan. Ya. Komputer. Dia macam ni lah. Dia ubah kepada apa tu? Tenaga power supply tu lah. Sama ada AC kepada DC ke kan. So dia punya contohnya adalah DC power supply, uninterruptible power supply, power generation and transmission, HVDC, okay, electroplating, welding, heating, cooling, electronic balas. Okay. Okay, ini contoh blok aplikasi power electronic lah. So aplikasi power electronic ni bukan setakat satu saja. Bukan setakat AC tukar pada DC saja, tapi bukan gabungan. Contoh ni macam AC dia tukar pada DC. Kemudian DC tukar pada DC balik. So DC tukar pada DC dia disebabkan dia nak ikut dia punya requirement load tu lah. Okay, dan secara umumnya aplikasi power electronic ni bahagi pada dua seperti yang saya kata tadi, iaitu static application dan drive application. Okay, drive application ni apa-apa aplikasi yang melibatkan tentang pergerakan atau putaran mechanical component. Contohnya seperti motor. Ataupun contoh lain yang lebih umum iaitu electric train, vehicle, air conditioning system, pump, compressor, conveyor belt. Untuk factory lah. Ini adalah blok, gambar rajah blok untuk aplikasi drive application. Okay. So yang ni adalah converter. So power source AC mungkin masuk kat sini, converter. Kemudian dia tukar pada mungkin ni AC, dia tukar pada DC. Lepas tu DC tukar pada AC balik untuk menggerakkan motor ni. So untuk menggerakkan motor mungkin dia menggunakan inverter. Okay, inverter ni mungkin dia akan mengubahkan frekuensi motor tersebut. Bila frekuensi berubah pada motor, maka kelajuan motor ni akan berubah. Okay. So barulah dia masuk pada air conditioner, building cooling. Lepas tu dia feedback balik the sensor masuk ke controller, lepas tu patah balik. Okay. So pengguna akan meletakkanlah suhu yang diinginkan. Okay, how?
bagaimana kamu nak memahami power elektronik secara asasnya. So kamu kena faham iaitu power semiconductor device ni ialah sebagai salah satu switch. Kamu kena anggapkan power semiconductor device adalah switch. Bila dikatakan switch tu bermaksud dia ada waktu ketika dia on, ada waktu ketika dia off. Okey. So kat sini contoh yang diberi adalah ni apa dia? Kamu boleh jawab. Ni simbol apa? Transistor lah. Transistor ataupun BJT. BJT. So BJT ni adalah semiconductor device. Semiconductor device. So kita boleh anggapkan BJT ni sebagai switch. Kita anggap sebagai okey, kalau switch yang sebenar, ideal switch, dia ada keadaan dia apa ni? Dia ada keadaan dia dalam keadaan on dan dalam keadaan off. Kalau ideal switch dalam keadaan on tu dia tu maksudnya on yang tak ada losses lah. Okey, tapi BJT ni dia beza sikit lah. Dia secara praktikalnya dia ada losses juga. Okey. So BJT ni macam mana dia nak bagi okey, BJT ni bagaimana dia dalam keadaan on? Bagaimana keadaan on? Siapa boleh jawab? Sinking ke sir? Dia sinking ke? Bukan, BJT ni dia dalam keadaan on tu macam mana keadaannya? Oh, dia bukan sinking ataupun sourcing ke? Macam mana? Sinking ataupun sourcing tu. Bukan itu yang istilah tu saya tak pasti, tapi dia lebih tepat dia dalam keadaan on apabila arus mengalir daripada kolektor ke emitter. So BJT ni adalah kolektor kan, C, betul tak? Dan ni adalah emitter. Okey, yang bawah ni apa dia? Yang bawah apa dia? Mana sir? Mana? enable. Apa dia? Base. 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 So dia dalam keadaan on apabila ada arus yang mengalir daripada C ke E untuk BJT NPN lah. Ni BJT NPN. NPN. Ni penting kamu kena faham ni penting Yang ni selalu keluar dekat slide ni ataupun bahagian ni selalu keluar dekat exam. Exam test lah, test. Okay. So dia bila dia on, arus dapat mengalir daripada C ke E, daripada kolektor ke emitter ataupun arus tu dipanggil I C E. Okay, ICE. So macam mana nak bagi arus ada mengalir daripada ICE? Dalam keadaan asal dia tak boleh mengalir. N, sini P, lepas tu N. Kan? Dia ada gap kat situ lah. Dia ada orang kata depletion. Dia ada MPN tu. Dia junction NPN tu dia ada antara N dengan P dia ada depletion. Dia ada halangan kat situ. Jadi nak break dia punya halangan tu ataupun nak minimaskan dia punya halangan tu,
Dia kena ada arus yang mengalir daripada IBE. Ya, IBE. Okey. Kena arus mengalir kepada IBE. Arus mengalir pada IBE yang secukupnya, barulah ICE akan mengalir. Ya. Boleh faham? Ha? Bila arus mengalir daripada ICE ni, barulah dia sebagai dalam keadaan conducting stage, ataupun kita boleh anggapkan seperti switch close. Dengan anggapkan dengan kita lukiskan liter setara dia seperti ni. Equivalent circuit dia seperti ni. Ini adalah, sini ada simpang C, sini ada E. Okey, ni adalah ICE lah. Ini adalah ICE. Okey. Arus yang mengalir daripada IBE ni sangat-sangat kecil. Dalam mikro lah. Kita boleh abaikan seperti arus tu tak mengalir. Jadi bila dalam keadaan dia on, kita boleh lukis liter dia seperti ni. Ya, dengan ni ada C, ni adalah E. Ya. Okey. Ni C, ni ada E. So kalau dia fully, kalau dia tak on, kalau dia tak ada arus yang mengalir pada IBE, IBE, kalau arus tak ada arus IBE ni tak ada, maka dia dalam keadaan blocking stage. Blocking stage ataupun switch itu seperti open. Kita anggapkan ni adalah C. Bukan anggapkan ni adalah C lah untuk ni adalah untuk jika kita menggunakan BJT lah. Ni adalah C, ni adalah E. Okey. So bila arus ICE tak mengalir, dia seperti switch open, terbuka, arus tak mengalir. Okay, dia punya ni dia panggil blocking stage lah. Apa ciri-ciri ideal switch? Yang ni kita anggapkan dia seperti IBE bersamaan kosong. Okey. IBE tu terlampau kecil sangat. Kita anggapkan dia seperti bernilai kosong. Bila kita anggapkan IBE itu kosong, dia serupa macam kita anggapkan ni adalah ideal switch. BJT ni seperti ideal switch. Jadi ideal switch, dia punya karakteristik ataupun properties untuk ideal switch ialah infinite breakdown voltage. When the switch is closed, there is zero current through the bila dalam keadaan off, kita patah balik, kita tengok ni. Bila dia dalam keadaan off, ni off lah ni. Jadi arus nak mengalir kat sini tak boleh. Terhalang. So kita anggap dia sebagai current yang melalui switch tu kosong. Tetapi jika switch tu dalam keadaan on, there is zero voltage across the switch. Bila dalam keadaan fully on, nampak ni.
Fully on tu maksudnya switch ni terkatuk lah. Switch ni terkatuk. Okey. Jadi bila switch ni terkatuk, seumpama macam kita ambil multimeter ataupun voltmeter. Kamu ambil voltmeter. Okey. Ni voltmeter. Bubuh positif ataupun negatif ke sini. Kamu ambil negatif bubuh kat sini. Lepas tu kamu ambil positif bubuh di kat sini. So bila kamu bubuh dengan sini, so apa bacaan voltage dia? Siapa boleh jawab? 5. Apa bacaan voltage kat sini? Sama dengan input. Apa dia? Sama dengan 4 point berapa sama dengan input kan? Sama dengan input. Tak mungkin sama dengan 4. Sama dengan apa? Kosong. Sama dengan kosong lah. Sama dengan kosong. Sebab switch ni ideal. So kamu ambil satu kabel kan. Katakanlah kabel tu tak ada rintangan langsung. Kamu ukur hujung sana. Dia punya voltage. Berapa voltage dia? Jadi dia seperti kosong lah. Dia kosong lah. Jawapannya kosong. Itu kalau tu ialah kabel yang tak ada rintangan langsung. Itu yang dia kata kat sini. Okey, jika switch on. Zero voltage across the switch. V sama dengan kosong. Kalau kita ukur voltage pada switch tersebut. Itu maksudnya. Ini adalah karakteristik ideal switch. Kemudian turn on and turn off transmission time for ideal switch is 0. So dia tak ada delay. Dia on dan off tak ada delay. Sepraktikalnya ada delay lah kan. Tapi secara idealnya dia tak ada delay. Itu ideal switch. Kemudian in the instantaneous depletion, which is the product of instantaneous voltage and instantaneous current, is always 0. Okay. So dia tak ada depletion. Dissipation. Okay. Tak ada halangan kat situ. Dia tak ada halangan. NPN kan. Kalau semiconductor kalau disambung dua, N dengan P, semiconductor jenis N dengan semiconductor jenis P, bila disambung dua, kalau kita sambung secara reverse bias, dia ada halangan kan. Dia ada halangan kalau NP tu semiconductor jenis N, semiconductor jenis P, kita sambung secara reverse bias, dia akan ada halangan. Betul tak? Okay. Betul. Kemudian kita lihat seterusnya non-ideal switch properties. So non-ideal switch property terbalik daripada tadi tu. So kau boleh baca lah terbalik tu apa dia. Okey, apa konsep power law teknik? Siapa ni kawan kamu tak boleh masuk kenapa ni? Sekejap
Kawan kamu ni tak boleh masuk kenapa? Tahu rasa invite kat sini pun tak boleh. Kat dalam WhatsApp ni. Dia lah. Invite dalam Dia account ni kan? pun tak boleh. Dia tak login Account tak masuk. info. Dia tak login siap-siap tu. Oh. Okay, tak apalah. Nanti dia tengok rekod ni. Okay, kita balik pada tu. Konsep. Apa konsep power electronic, power conversion. Okay. TMD supply dekat kita 240 volt IMS. Dekat plug soket rumah kamu apa semua tu, dia supply 240 volt. Okay. So katakanlah customer tu nak voltage DC. Nak voltage DC. Okay. Untuk katakanlah untuk welding purpose. So dia punya input seperti inilah, sine wave kan. Sine wave. So bila dia nak dalam bentuk DC, dia kena ubah kepada convertkan kepada DC. Salah satu cara nak convertkan DC paling mudah adalah seperti Lita ni, menggunakan sebiji diode saja. So sebiji diode ni adalah converter daripada AC kepada DC. Okay. So dia punya waveform akan dapat seperti ni. Dia punya naik, lepas tu turun, lepas tu naik, turun, rata balik. So yang ni adalah waveform DC. Walaupun dia tak, kalau sepatutnya dia DC tu dia straight seperti inilah. So nilai voltage output ataupun voltage DC dia adalah dia punya formula yang ni. VM bahagi pi. VM ni adalah maksimum. V maksimum. V maksimum tu kat sini. Puncak lah. V puncak. Bahagi pi. Barulah dapat VDC ataupun VO. Okay. Itu konsep dia. Okay. Macam tu cara dia convert. Converter, power electronic punya converter adalah diode. Itu paling simple. Itu kalau dia nak, kalau dia tak nak ubah output. Output dia tak berubah. Output dia V maksimum, V pi. Output dia tak berubah. Kalau dia nak berubah, dia tukar kepada thyristor. Thyristor. So, semua ada belajar kan sebelum ni thyristor kan? So, thyristor tu dia kena arus G ni ada. Arus G ada, barulah thyristor tu akan on. Akan on. So, kat sini je off. Off. Arus thyristor ada, sekejap je, dia terus on. Dan patah balik. Ni adalah negative cycle. Negative cycle ni. Ni negatif. Ni adalah positive half cycle. Ni adalah negative half cycle. Okay. So lita yang nak bagi arus masuk pada IG ni adalah lita yang sangat kompleks lah. Kita tak belajar lita apa. Lita bentuk macam mana. Okay. Ada soalan tak? Tak ada lagi. Okay, drive and motion control. Okay, ini tajuk kita, tajuk saja kita adalah power electronic and technology. So, apa itu drive? Drive ataupun boleh definisikan sebagai motion control. Motion control. Kita kena belajar drive sebab dalam aplikasi power electronic dia ada static, dia ada motion, ada pergerakan. Dia ada static, ada pergerakan, ada drive application, ada static application. Okay. So motion control ataupun drive, definisi dia adalah the control
of position, velocity, acceleration and force of a mechanical drive system. So dia punya prime mover dia adalah electrical motor. Okay. Okay. Mechanical drive system. Mechanical drive system ada banyak jenis. Salah satunya adalah belt drive. Belt drive ni adalah motor tu. Ni katakanlah shaft ni disambung pada motor. So ni disambung pada motor. Ni adalah gear. So motor ni berpusing. Dia akan menarik belt ni. Bila dia tarik belt ni ataupun tolak belt ni, secara tak langsung yang ni pun akan bergerak berpusing. So ni adalah drive jenis belt drive. Dan linear drive. Linear drive. Linear drive ni adalah motor. So dia punya motor punya shaft tu panjang. Dan di shaft motor tu dia bentuk skru. Bentuk skru. Jadi bila motor ni bergerak, shaft ni akan berpusing. Bila di shaft tu akan terdapat satu macam base kat sini. So, bila shaft tu berpusing, secara tak langsung base ni akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Kiri ke kanan. So dia pusing arah jam, dia katakanlah dia pusing arah jam, dia bergerak ke kiri. Dia pusing lawan jam, dia bergerak ke kanan. Itu contoh. Ini adalah linear drive. Kemudian direct drive. Direct drive, motor tu, shaft dia tu dia sambung terus pada drum ni. Ni contoh mesin basuh yang menggunakan teknologi direct drive motor. So motor ni dia punya shaft tu dia sambung terus pada drum tu. Okay, ni secara konvensional punya mesin basuh macam ni lah. Dia ada motor, dia sambung belt, lepas tu pusing. So direct drive. Kemudian gear train. Gear train. Ini motor gear train ni dia pusing, shaft dia tu ada sambung dengan gear kat sini. Lepas tu ni adalah gear kat bawah dia. Lepas tu ni adalah load lah, ni load. So bila gear ni berpusing, ni pun berpusing jugalah. Seperti macam ni. Okay, drive system seterusnya adalah rack and pinion. Rack and pinion ni dia punya sistem dia seperti steering kereta. Seperti steering kereta. Okay. So steering ni pusing ke arah, katakanlah arah jam, dia akan corner ke kiri. Lawan jam, dia akan corner ke kanan. Contohlah. So ni adalah dia tukar bulatan ni bentuk rotary ni kepada bentuk linear. Dia tukar daripada bentuk bulatan kepada bentuk linear. Okay. So apa nama rack and pinion? Yang ni dipanggil rack, ni dipanggil pinion. Okay. Kemudian last sekali drive system seterusnya adalah bevel gear. So dia bentuk dia seperti ni. Dia punya gear tu bersudut 45 darjah. Di antara dua ni 45 darjah. Ini khas untuk kalau motor tu dia tak mau rapat dengan tanah lah. Sebab atau contoh mainan ni dia tak mau rapat dengan tanah, motor tu dia buat macam ni lah. Okay. Okay, ada soalan?